أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا wala taj'al dunya akbar ahmina wala mabalagha ilmina amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton Haji dan Hajah, tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, salam 26 Rajab. Hari ini 26 Rajab dan esok insya-Allah 27 Rajab, iaitu hari yang cukup bersejarah dalam umat Islam, iaitulah sambutan Isra wal Mi'raj kan. Kalau kita umur 40 tahun, 40 kali dah dengar peristiwa Isra Mi'raj. Kalau 60 tahun, 60 kali dah dengar peristiwa Isra Mi'raj. Namun secara ringkasnya, setahun sekali kita buat sambutan Isra Mi'raj. Dan ramai yang bertanya kepada saya, boleh tak Ustaz ceritakan berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj secara ringkasnya, kan? Oh, hari ni orang semua nak ringkas aja. Okey, baiklah, tak ada masalah. Sebagai mukadimahnya, so kita faham bahawa peristiwa Isra Mi'raj ini berlaku pada tanggal 27 Rajab, 27 Rajab pada tahun ke-10 kenabian. Kalau kita lihat rentetan mengapa perkara ini ataupun Isra Mi'raj ini merupakan satu jemputan oleh Allah Ta'ala berlaku pada tahun ke-10 kenabian, kerana pada tahun tersebut disebut sebagai Amul Hazan, ialah tahun kesedihan. Ya, Nabi kehilangan dua orang yang amat rapat dengan Nabi SAW, iaitulah isteri baginda yang dicintai, iaitulah Siti Khadijah binti Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid. Yang keduanya adalah bapa saudara Nabi, Abu Talib, yang banyak backup Nabi daripada pak saudara yang jenis nak menjahanamkan Nabi. Maka dua orang ini merupakan tiang dan juga penegak semangat baginda Nabi SAW. Kalau dilihat dari struktur sokongan dan dokongan mereka berdua ini tanpa berbelah bahagi. Khadijah sejak awal lagi memeluk agama Islam, disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun, sebagai isteri Nabi, mendokong perjuangan Rasulullah. Kekayaannya, duit ringgit, semuanya digunakan atas perjuangan Islam, membantu para fakir miskin yang nakkan Islam, hamba sahaya dibebaskan dan sebagainya. Sehinggalah Khadijah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun ke-10 kenabian. Tak cukup dengan itu, Nabi diuji pula dengan kemangkatan pak saudaranya. Ya, riwayat mengatakan bahawa Abu Talib pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak beriman pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini lagi menyedihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Abu Talib sakit, Nabi di hujung-hujung nyawa Abu Talib tu, Nabi datang nak memberikan sokongan dan dokongan untuk masuklah agama Islam. Tapi pak saudara yang lain ni, dah Muhammad, kau jangan masuk dalam bilik ni, kau jangan nak buat dakyah songsang apa semua, keluar daripada bilik ni kan. Saja nak bagi supaya Abu Talib tidak terikut Islam. Bila Abu Talib dah mati, barulah dia orang kata, Muhammad, kau sayang sangat kan pak saudara kau kan, pergi uruslah jenazah dia. Sudah. Memang sengaja betul kan. Nabi terlalu sedih kerana Allah SWT tidak memberikan hidayah kan, sehinggalah kesedihan Nabi ni melampau. Nabi 2-3 hari tak keluar apa semua, maka turunlah teguran daripada Allah SWT. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta wa innallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kau tidak sekali-kali dapat memberi hidayah kepada siapa yang kau sayang, yang kau suka. Sungguhnya hidayah itu milik Allah. Macam kita lah tuan-tuan. Ya, kita ada anak-anak, mungkin contoh ada anak-anak yang mungkin sekarang ini free hair, tak pakai tudung kan gitu,
ataupun agak tomboy dan sebagainya. Jadi mereka ini kita perlu berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah berikan hidayah kepada mereka. Kita marah tak ke mana pun dia orang tak boleh nak berubah kalau tidak dengan hidayah Allah. Oleh demikian, Rasulullah SAW sebagai Nabi dan kekasih Allah, bila mana Abu Talib tidak memeluk agama Islam tapi mendukung Nabi daripada segala ancaman apa semua, backup Nabi, tapi tidak Islam, jadi Nabi teramat sedih lah. Kan, mungkin Nabi dia mempersoalkan, ngapa ya Allah, kenapa kau tidak memberikan hidayah kepada Abu Talib dan sebagainya. Jadi dua orang insan yang teramat sayang dan rapat dengan Nabi SAW telah pergi menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh yang demikian, tahun itu disebut sebagai Amul Hazan, tahun kesedihan kerana dua orang tadi telah menghadap Allah. Maka bagaimana Allah Ta'ala nak menceriakan nak menceriakan semula Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa dengan Allah secara live. Bukan secara Facebook live, YouTube live, bukan. Tapi secara live bertemu Allah di Sidratul Muntaha sana. Kalau kita lihat para nabi dan rasul-rasul yang terdahulu tidak dapat peluang ini. Kalau Nabi Ibrahim disebut sebagai Khalilullah, sahabat Allah, tapi tak pernah nampak Allah, tak pernah bercerita, tak pernah bersembang dengan Tuhan. Nabi Musa lebih hebat, sebab Nabi Musa boleh bercakap dengan Allah direct, walaupun tak nampak nur Allah, wajah Allah apa semua, tapi Nabi Musa mampu berkata-kata dengan Allah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, dapat berjumpa dengan Allah live semasa hayat baginda. Bahkan Allah tunjukkan segala keindahan. Maka Allah jemput Nabi untuk datang, untuk menyemarakkan lagi semangat agama. Sebagai kekasih Allah, Allah nak Nabi jangan putus asa, jangan putus harapan. Maka berlakulah peristiwa Isra Mi'raj pada 27 Rajab. Allah utuskan seekor binatang, dan ini diceritakan dalam hadis Sahih Muslim, tuan-tuan boleh rujuk dalam Sahih Muslim. Tapi namun sebelum tu, kepada tuan-tuan yang baru saja menjumpai channel ini, kan, baru jumpa channel ini, jangan lupa untuk sharekan channel ini kepada kawan-kawan, rakan-rakan, supaya channel ini standing dengan channel-channel agama yang lain. Jangan lupa like, komen, berikan komentar tuan-tuan, kan, kalau ada sebaliknya pendapat, kalau ada tuan-tuan setuju ataupun tidak setuju apa yang telah saya sampaikan, berikan komen. Tulislah komentar di bawah, insya-Allah saya akan balas satu persatu. Dan juga jangan lupa tekan butang like dan subscribe channel ini, tekan bel notifikasi supaya tuan-tuan tidak terlepas persoalan-persoalan yang mungkin kita boleh bincangkan masa ke depan. Dan dalam ruangan ini kita membicarakan kaitan dengan soal jawab Ustaz Saifullah Nasri. Soal jawab USN dalam perihal Isra Mi'raj. Al-maklumlah Isra Mi'raj nak berlaku pada hari esok. Jadi banyaklah yang bertanya kepada saya. Jadi kita buat satu ringkasan cerita yang mudah-mudahan kita boleh faham secara keseluruhannya. Okay, baik. Kemudian Nabi SAW diutuskan Burak. Burak ini seekor binatang di syurga. Kata Rasulullah, besarnya lebih kecil daripada kedai, tapi lebih besar daripada baral, kurang lebih begitulah, macam kedai begitulah, tapi ada sayap, boleh terbang, kan? Nabi diisrakan dan Allah berfirman dalam Al-Quran, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi diisrakan, dijalankan, dibawakan, diterbangkan. Satu buah makna lah Isra tu, daripada Mekah Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di Palestin. Kalau ikutkan kilometer, itu kurang lebih dalam 2000 kilometer daripada Mekah menuju ke Palestin. Tuan-tuan yang selalu travel bisa tahulah, kan, Mekah ke Palestin kurang lebih dalam 2000 kilometer. Namun on the way Nabi menuju ke Palestin, Nabi tak direct pergi Palestin. Maka ketika naik Burak dan diiringi oleh Jibril AS, Nabi singgah ke 5 tempat.
Yang pertama sekali Nabi daripada Mekah, Nabi menuju ke Yathrib ataupun Madinah sekarang ini, Al-Madinah Al-Munawwarah, nama dulunya Yathrib. Kata Jibril, kau akan berhijrah nanti ke sini. Kan? Maka Nabi sebenarnya tahu tempat yang dia akan hijrah nanti. Jadi inilah tempat yang pertama yang Nabi singgah, Yathrib. Kemudian Nabi meneruskan perjalanan menuju ke Tursina. Tursina sebuah gunung yang terdapat di semenanjung Sinai di Mesir. Kan, kurang lebih kalau tuan-tuan naik Gunung Tursina tu, saya ada pengalaman naik Gunung Tursina, masya-Allah 13 checkpoint tuan-tuan. Checkpoint yang ke-10 dan ke-13 tu, mencabar betul. Dia nak naik tu macam naik blok batu, naik. Memang mencanak betul, memang sakit urat keting apa semua kan. Sekali tu je lah naik, dan wallahu alam lah akan datang ada kesempatan atau tidak. Tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Taurat kan, itu di Gunung Tursina. Mengapa? Apa signifikannya Nabi pergi ke Tursina? Katalah tadi Madinah tu Nabi nak hijrah. Yang ini Tursina, apa signifikannya? Maka Tursina ini dikatakan oleh ulama akan menjadi the last Muslim stronghold, tempat pertahanan umat Islam yang terakhir ketika mana Ya'juj dan Ma'juj keluar nanti. Bila Dajjal dah mati apa semua, dapat perkhabaran Ya'juj dan Ma'juj keluar daripada muka bumi, runtuhnya dinding Iskandar Dzulkarnain, dan mereka datang itu bagaikan binatang ataupun semut yang keluar daripada sarangnya. Maka pertahanan umat Islam yang terakhir adalah di Palestin. Di Tursina. Maka Nabi singgah ke Tursina. Tinggi tuan-tuan, kita boleh nampak matahari terbit, matahari terbenam di Gunung Tursina tersebut. Memang cantik, masya-Allah. Sekarang ni kalau tuan-tuan naik, ada satu musola dan juga ada gereja di atasnya kan. Al-maklumlah Nabi Musa ni berkongsi kan, Kristian pun iktiraf Nabi Musa, Moses, dan kita juga mengiktiraf Nabi kita. Baik, kemudian daripada situ Nabi pergi pula ke tempat yang ketiga, iaitu di Madian, kan, tempat perkampungan Nabi Syuaib alaihissalam. Di sana kalau tuan-tuan pergi, di bawahnya itu ada Laut Mati ya, di Laut Mati Nabi Syuaib. Di atas sikit perkampungan Madian ni, di atas sikit di bahagian Jordan ya. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan menuju ke Hebron ya, Hebron ataupun Baitul Laham. Hebron ataupun Baitul Laham maksudnya tempat di mana makamnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan, itu merupakan datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Ismail, dan ke bawah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima baru Nabi singgah ke Jerusalem. Kan, Jerusalem nama sekarang, nama dulunya Palestin, gitu je lah ya. Jadi Nabi singgah, Nabi ikat buraq di situ, kemudian Nabi solat 2 rakaat. Kemudian barulah para Nabi dan Rasul datang, Nabi jadi imam, dan Nabi di-mi'rajkan kan. Kalau Isra' diperjalankan, Mi'raj dinaikkan. Kan. Jadi Isra' Mi'rajnya ada dua perkara lah, jalan dan naik kan. Maka bila mana Nabi di Palestin, di Baitul Muqaddis, di Masjid Al-Aqsa, turun Jibril alaihissalam dan eskalator daripada langit. Kita boleh bayangkan eskalator macam eskalator shopping mall, turun kan, dan Nabi naik ke langit. Kan, wallah alam lah kita boleh mampu naik ke langit gitulah kan. Nabi naik ke langit. Langit yang pertama ada malaikat yang jaga, melepasi ini segala Bima Sakti punya galaksi, melepasi planet-planet Bima Sakti apa semua ni lah, alam semesta, baru semua di bawah langit yang pertama. Langit yang pertama ada pintu. Itu pintu malaikat jaga. Jibril ketuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni siapa di sana? Saya Jibril. Bersama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah dia diutuskan untuk berjumpa dengan Allah? Ya, betul. Inilah yang diutuskan untuk berjumpa dengan Allah. Itulah dialog sampailah langit yang ke-7 pun. Setiap langit ada pintunya. Nabi jumpa Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam doakan kebahagiaan dan kesejahteraan. Nabi naik pula langit kedua, sama juga dialog yang sama lah. Siapa yang dia bawa tu? Kan, Nabi Muhammad. Okey, jumpa pula Nabi, langit yang kedua jumpa Nabi Yahya dan juga Nabi Isa alaihissalam. Langit yang ketiga jumpa Nabi Allahumma salli ala Nabi Yusuf alaihissalam. Yang keempat jumpa pula Nabi Harun alaihissalam. Yang kelima langit yang kelima jumpa Nabi Musa alaihissalam. Kemudian jumpa pula Nabi
Zakaria alaihissalam, dan jumpa pula Nabi Ibrahim alaihissalam, langit yang ketujuh. Turutan nama-nama Nabi tadi ada khilaf di kalangan ulama, namun ini yang saya sebutkan salah satu daripada khilaf lah, ya. Jadi langit yang ketujuh ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dia menyandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni kurang lebih macam Masjidil Haram lah, ya. Di mana Nabi melihat 70,000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur, bertawaf, membesarkan Allah SWT, dan 70,000 keluar. Itu 70,000 bila keluar, 70,000 tu tak akan masuk lagi ke Baitul Ma'mur selama-lamanya, kata Rasulullah. Diganti pula dengan 70,000 yang lain setiap hari, tuan-tuan, ya. Masya Allah. Agak daripada dulu sampai sekarang, berapa banyak malaikat Allah Ta'ala cipta? 70,000 satu hari. Subhanallah. Jadi itulah, Nabi naik lagi menuju ke Sidratul Muntaha. Di situlah Nabi menanggalkan slipper, dan Jibril, sampai hari itu je Nabi naik lagi berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara direct, kan, dengan slipper Nabi. Ada ulama kata Nabi buka, ada ulama kata dengan slipper Nabi naik ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini pendapat yang paling kukuh lah, Nabi naik dengan slipper. Itu sebab slipper Nabi, capal Nabi ni mulia, kan. Sampai hari ini orang buat, sampai ada orang buat kopiah capal lagi, kan. Kopi capal, macam-macam jenis capal ada, kan. Sebenarnya mengambil bentuk saiz ataupun bentuk slipper Nabi sallallahu alaihi wasallam, naik berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang paling penting ketika mana Nabi SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nabi menerima 50 waktu solat, 50 waktu solat. Di dalam 50 waktu solat, apabila Nabi turun semula, Nabi mendapat perintah 50 waktu solat. Nabi berjumpa Nabi Musa AS di langit yang di bawah. Nabi Musa kata, wahai Muhammad, apa yang Allah Ta'ala bagi? Gitu, kan. Oh Allah Ta'ala bagi umat aku 50 waktu solat. Oh, 50 waktu solat, Masya Allah, kan. Umat kamu nanti tak boleh nak bawa 50. Tak mampu. Umat aku besar-besar pun tak mangkau nak buat, kan, 50 waktu solat. Ini kan pula umat kamu akhir zaman. Pergilah minta diskaun dengan Tuhan, dan minta kurang lah sikit. Naiklah Nabi, kan, kurang 5. Jumpa Nabi Musa lagi, berapa dapat kurang? 5 je. 45. Minta kurang lagi. Naik turun 9 kali Nabi naik turun. Kurang 45, tinggallah 5 waktu sahaja. Dan ini semua cerita masyhur, kan. Inilah bermulanya syariat solat, kan. Kalau ibadah lain, kalau kefarduan lain, Allah kirimkan Jibril AS untuk bagi tahu pada Nabi di bumi. Tapi solat tidak. Solat Allah jemput Nabi untuk dapatkan perintah solat. Itulah, tuan-tuan, solat ini tiang agama, memang penting, kan. Beza kita dengan orang kafir adalah pada solat. Kalau orang kafir dia puasa juga kita, kan. Kita puasa, dia pun puasa, kan. Kita keluar zakat, dia pun bayar cukai apa semua, kan. Tapi bab solat, mana ada agama lain yang macam agama Islam solat, sujud, rukuk dan sebagainya. Mana bila Allah berikan pada Nabi 5 waktu solat, yang mana siapa yang buat 1 waktu solat bersamaan dengan 10 solat. Jadi 5 kali solat bersamaan dengan 50 pahala solat. Jadi jangan kita mengabaikan solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itulah hubungan kita dengan Tuhan begitu rapat. Selesai peristiwa ini, Nabi pun balik semula ke kota Mekah. Esoknya macam biasa, kan, berlaku macam biasa. Nabi Isra Mi'raj pada suatu malam yang sama. Tak ada Nabi pergi Palestin, naik ke langit, turun pula dah mari tahun depan ke, tak ada, kan. Malam yang sama, bila Nabi balik ke Mekah, baru nak siang apa semua. Maka macam biasa, kan, Abu Jahal selalu nak dengar cerita-cerita pelik daripada Rasulullah untuk mensendakan Nabi, kan. So hari ni datang Abu Jahal, wahai Muhammad, apa cerita hari ni, tak ada cerita baru ke? Oh ada, kan, pak saudaraku. Nabi excited sebab Nabi baru jumpa Allah, kan. Ingat, kan, bila Nabi cerita tu, Abu Jahal nak berubah lah. Hari ni aku dijemput oleh Allah Ta'ala berjumpa dengan dia, kan. Kata Abu Jahal, kan, aku dapat perintah solat 5 waktu, kata Nabi. Nabi cerita dengan penuh seronok apa semua.
Abu Jahal gila kepala lah. Sebelum ni Muhammad, aku kata kat orang kau ni gila ni, aku bohong aja. Saja je aku cakap. Tak sangka kau gila betul, kata Abu Jahal kan. Jadi ceritanya begitulah kan, orang yang tidak diberikan hidayah. Tapi Nabi bila jumpa dengan Allah, Nabi rasa semangat balik kan. Nabi rasa semangat balik. Nabi nak selamatkan umat dia daripada terjerumus daripada api neraka kan. Kerana Nabi dah berjumpa dengan Allah secara live. Inilah Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maka tak nak kalau boleh umat dia terjerumus ke lembah neraka, lembah kehinaan apa semua. Dan Nabi nakkan umat dia semuanya masuk ke dalam syurga Allah. Sebab itu Nabi, walaupun di pulau, walaupun apa saja tekanan orang, tapi Nabi tak pernah berputus asa. Nabi nak bagi hidayah, bagi pencerahan pasal Islam. Dan Allah jugalah yang akan memberikan hidayah kepada mereka yang dia kehendaki. Boleh Nabi kata tuan, kita pun samalah. Kita cuba ceritakan perihal baik Islam, apa yang Islam suruh, apa yang Islam ajar kepada kawan-kawan kita. Mungkin tuan-tuan ada kawan-kawan India kan, kawan-kawan Cina yang beragama Buddha dan sebagainya di pejabat. Pernah tak kita menyampaikan Islam? Pernah tak kita sembang dengan dia tentang Islam? Dan kita jenis semayang apa semua, pernah tak kita cerita kat dia? Kan? Nak tahu tak pasal Islam dan sebagainya, dengan penuh hikmah lah. Kadang-kadang orang ni bila tak dicerita, dia pun malas nak ambil tahu. Tapi bila kita cerita, setidak-tidaknya kita berdakwah. Kita cuba mengajak dengan cara santai, kita ajak je. Kita sembang. Hidayah milik Allah. Kerja kita sembang dan menyampaikan agama. Allah punya kerja menyampaikan hidayah pada dia. Kalau Allah kendaki, kita tak cakap pasal agama pun hidayah sampai pada dia. Tapi supaya kita besok tidak disoal di depan Allah, berapa tahun kau hidup? 70 tahun. Pernah kau ajak seorang masuk Islam? Kau punya kawan baik tu, Nagarajan tu, pernah? Kan? Kau punya kawan baik itu kan, Siva ke apa semua kan, pernah kau ajak dia mengetih sama-sama, tapi tak pernah pun kau nak sampaikan ke agama yang betul ni pada mereka kan. Jenuh besok tuan, kita hijau muka nak jawab depan Allah, depan masyarakat besok. Oleh demikian, cuba kita sembang dan kita sampaikan. Manalah tahu Allah Ta'ala membuka hidayah untuk Islam kepada mereka dengan kata-kata dan juga lisan kita yang mengajak mereka untuk kenal agama Islam. Baik, mudah-mudahan sikit sebanyak perkongsian tentang Isra Mi'raj ini dapat memberikan satu titik tolak dalam kehidupan kita untuk kita lebih bersemangat, lebih taat pada perintah Allah, tidak meninggalkan solat 5 waktu, dan juga kita cuba untuk memperbaiki diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.